Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan soalan cepu emas kita pada kali ini. Soalannya kali ini ialah, bilakah Hari Raya Aidilfitri disyariatkan? Atau dengan kata lain, bilakah kali pertama Hari Raya Aidilfitri disambut? Dan di talian kita mempunyai seorang pemanggil ya. Assalamualaikum Pak Mat. Waalaikumsalam. Jadi Pak Mat sudah bersedia untuk menjawab soalan cepu emas hari ini? Oh, sedia. Alhamdulillah. Jadi saya ulangi soalannya ya. Bilakah Hari Raya Aidilfitri disyariatkan? Pada zaman Nabi Muhammad. Ya betul Pak Ahmad. Ya, disyariatkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Cuma kami memerlukan jawapan yang lebih spesifik dari itu. Boleh Pak Ahmad memberikan jawapan yang lebih spesifik? Lepas hijrah kot. Ya betul. Ya, berlaku selepas hijrah. Cuma kami memerlukan jawapan yang lebih spesifik. Atau dengan kata lain, boleh Pak Ahmad nyatakan pada tahun ke berapa hijrahkah telah disyariatkan Hari Raya Aidilfitri? Ya, nampaknya talian telah terputus. Jadi sekiranya anda mengetahui jawapannya, jangan lupa teruskan dial 755-2525 untuk menjawab. Jangan lepaskan peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam mana semua? Bagaimana dengan soalan tadi? Rasanya insyaAllah kita semua tahulah jawapan dia kan. Jawapannya tak lain dan bukan ialah pada tahun 2 Hijrah. Apa yang nak dibawa sebagai some reflection dalam video ini berkaitan dengan perkara tersebut berkaitan dengan bila berlakunya ataupun disyariatkan Hari Raya Aidilfitri itu. Dan bila kita tak sebut pasal 2 Hijrah pastinya bila kita sebut 2 Hijrah dalam sirah, kita akan terbayang satu peristiwa besar. Tak lain dan tak bukan ialah peristiwa Perang Badar. Dan bila kita fikirkan Perang Badar itu berlaku pada bulan Ramadan, maka kita akan perasan yang Perang Badar dan juga Hari Raya Aidilfitri yang pertama itu adalah 2 event yang amat berdekatan. Dan kita akan dapat gambaran bahawa apa yang berlaku pada bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan, sekiranya itu adalah event yang besar, pastinya ketika hari raya itu masih segar dalam ingatan dan masih membekas kan? Dan bila kita membayangkan apa yang para sahabat lalui setelah hijrah tu, setelah 2 hijrah, Allah syariatkan berpuasa di bulan Ramadan, dan kemudian di tengah bulan Ramadan itu Allah mentakdirkan peperangan Badar. Kita tahu mereka keluar bukan untuk berperang pada asalnya, tetapi Allah mentakdirkan yang sebaiknya. Dan Allah mengurniakan kemenangan yang besar, Yaumul Furqan. Dan sehabis Ramadan Allah mensyariatkan Hari Raya Aidilfitri. Dan bila kita fikir di hari raya pula, ada beberapa amalan yang disyariatkan untuk kita buat kan? Kalau kita fikir apakah amalan tu, salah satunya yang saya nak jadikan sebagai point of reflection hari inilah syariat yang kita biasa tahu untuk hari raya ialah, pertamanya ialah solat raya kan. Keduanya bukan ketupat, mercun dan bunga api pun bukan, duk raya pun bukan. Tak lain atau bukan iaitu takbir raya takbir raya yang biasa kita akan buat di pagi raya. Bila kita memahami ataupun membayangkan para sahabat melalui episod sedemikian, apa yang mereka telah lalui dan perhatikan, termasuk di Perang Badar, dan kemudian di pagi raya itu kita membayangkan mereka bertakbir, dan kita tahu takbir punya lafaznya apa maksud dia kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiada yang kita sembah melainkan Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada Allah lah kita bertahmid, kita bersyukur kan. Bila kita membayangkan benda tu diungkapkan di pagi raya dengan perasaan dan pengalaman yang mereka lalui sebelum itu, just before that, gambaran kebesaran Allah dan pertolongan Allah tu amat dekat kan. Mereka baru je melalui episod di mana Allah menghantar malaikat untuk membantu mereka, di mana Allah boleh mengurniakan kemenangan kepada mereka, walaupun secara angkanya mereka di pihak yang kekurangan. Mereka keluar bukan untuk berperang, angka mereka kurang, tetapi Allah mengurniakan kemenangan itu.
dan sebagainya yang telah mereka lalui itu, bila mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, maka pastinya apa yang tergetar di hati itu satu benda amat special, kan? Dan kalau kita membayangkan itulah pengalaman pertama hari raya mereka, di mana takbir raya itu memberikan maksud yang sedemikian, pastinya akan menjadi satu nostalgia yang akan dibawa seumur hidup mereka, di mana raya-raya yang akan datang, takbir raya itu pastinya menjadi satu trigger untuk mereka menyimbau kembali nostalgia itu, perasaan itu, pengalaman itu, pengajaran itu. Dan ini saya rasa bila reflect benda ni, ada satu benda yang amat special yang mereka dapat. Dan quite interestingly, kalau kita nak compare dengan apa yang kita rasa getaran di hati kita bertakbir raya, Alhamdulillah, personally, insyaAllah sekiranya dipanjangkan umur, Allah memanjangkan umur saya untuk bertemu dengan hari raya tahun ini, kiranya akan kali keempat lah hari raya saya berturut-turut di perantauan. Dan antara observation yang saya dapat secara umum, bila bertakbir tu, contohnya di pagi raya, kadang-kadang kita akan nampak ada wajah-wajah kesayuan, sedih, sayu, teringatkan family jauh di kampung halaman. Ada juga yang mengucapkan, melafazkan bahawa takbir raya version Arab di sini tak membuatkan feel yang sama dengan takbir yang kita biasa di Malaysia, which is quite interesting. Apa yang kita sebut takbir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maksudnya sama, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi kita boleh rasa feel dengan melodi yang berbeza, membuatkan saya terfikir apa sebenarnya yang berlaku kepada kita yang menyebabkan sedemikian. Di sini kita boleh nampak association yang ada, yang terikat dalam hati kita, yang terjelma tanpa kita sedari. Dia datang daripada pengalaman-pengalaman awal kita dalam hari raya ni lah, contohnya, kan, di mana Alhamdulillah kita hari raya itu adalah satu event di mana keluarga berkumpul di kampung dan sebagainya, which is something yang very positive, kan? Sebagai syiar-syiar yang kita memang digalakkan untuk buat sepanjang hari raya itu, memang itu antara buah-buahnya yang kita harapkan berhasil. Tetapi bila kita go to specific of takbir raya, it's quite interesting. Bila kita sebut Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, yang tergetar bukannya kebesaran Allah itu, tetapi yang tergetar, kampung halaman jauh nun di sana dan sebagainya. Which is, kenapa begitu, kan? Maka kita akan dapat lihat perkaitan itulah, kan? Apa yang ter-association itu sebenarnya lahir daripada apa yang kita lalui tanpa kita sedari. Jadi point yang nak dibawa hari ini sebagai reflection ialah apa yang kita lalui, sejarah kita tu, surrounding yang kita lalui sesuatu benda tu sebenarnya mencorak apa yang kita rasai di dalam, apa yang terikat, yang tertanam di dalam, yang kita tak sedar benda tu berlaku. Tapi bila kita besar, benda tu sebenarnya dah telah terikat dan dia akan terjelma buah-buah dia, hasil-hasil dia secara kita tidak sedari. Kan? Alangkah baiknya sekiranya yang terikat tu seperti para sahabat bila sebutnya Allahu Akbar, yang tergambar kebesaran Allah, pertolongan Allah yang akan mengatasi segalanya. Kepada Allah lah kita bertahmid dan sebagainya. Kita amat mendambakan benda tu, kan. Tetapi dalam mencorakkan sejarah, of course kita tidak mampu untuk mengubah sejarah kita yang lampau. Tetapi kita perlu sedar bahawa kita sedang mencorak sejarah anak-anak dan adik-adik kita, yang mana apa benda yang mereka akan rasa, apa mereka observe, yang menyebabkan apa yang terasa dan terikat dan tertanam dalam hati mereka itu dicorakkan oleh kita, yang akan mencorakkan apa yang dirasa di masa hadapan. Dan antara contoh benda yang saya rasa perlu kita perbaiki, saya rasa ialah saya teringat satu ketika dulu
ketika menziarah, of course kita di hari raya kita banyak ziarah kan. Ketika ziarah satu rumah tu, of course dengan anak-anak, adik-adik kecil dan sebagainya, setelah berlalu satu tempoh, salah seorang kanak-kanak ni dengan innocentnya mengutarakan, duit raya tak dapat lagi ke? Of course kita tahu kanak-kanak ni mereka memang jujur mereka tidak bertapis. Itu dua karakteristik yang kita boleh tahulah kan. Dan bila dia mengutarakan kata-kata sebegitu, ia menggambarkan apa yang telah associate dalam hati mereka, dalam diri mereka. Maksudnya dia nampak ziarah, duit raya, benda tu satu package, di mana hilang satu benda tu seolahnya tidak bererti. Dan kita boleh nampak benda ni secara umum. Orang menziarah, belum berkanak-kanak especially menziarah untuk mengejar duit raya. Dan yang tak berapa kanak-kanak pun ada yang masih sebegitu. Kenapa? Yang kita perlu muhasabahkan ialah kenapa association itu berlaku. Of course kita tahu kanak-kanak ni dia tidak bersalah dalam hal itu. Mereka dilahirkan berkain putih. Yang mencorakkannya ialah kita. Dan mereka tidak tahu apa-apa, mereka absorb apa yang mereka observe dan surrounding yang kita corakkan. Dan yang kita corakkan di atas kain putih tu ialah ziarah, duit raya. Itulah mereka dapat dan itulah yang mereka pegang kan. Unfortunately. So as a point of reflection, we have to be mindful of apa yang kita corakkan kepada mereka lah kan. Kerana itu yang mereka akan bawa. Dan seperti kita kebanyakan kita alhamdulillah, walaupun pembesaran kita sebegitu, tetapi kita bertemu kembali dengan Islam di umur IPT, contohnya di umur universiti. Kita nampak, dulu aku nampak Islam ni sempit, sekarang dah luas kan. Dulu aku nampak, cukuplah Islam aku, solat, zakat, puasa, haji kan. Tapi aku nampak sekarang gambaran yang lebih besar dan sebagainya. Dulu aku tak kisah sangat, sekarang aku rasa akhirat tu is a serious business kan, bukan hanya dunia dan sebagainya. Now, alangkah baiknya kalau kita dapat menanamkan benda tu jauh lebih awal kepada generasi akan datang, supaya tidak seperti kita membesar dengan cita-cita duniawi, dah besar panjang ni baru akhirat tu penting juga rupanya kan. Dan sebagainya lah kan. Amat penting untuk kita be mindful of apa yang kita corakkan kepada mereka, supaya insya-Allah mereka akan menjadi generasi yang lebih ideal di masa hadapan. Dan insya-Allah mereka akan bersama-sama terlibat secara langsung dalam memenangkan Islam ini, dan insya-Allah kita ada saham langsung di dalam mereka itu kan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu antara benda-benda yang saya terfikir dengan apa yang disebutkan tadi tu. Sekadar buah fikiran peribadi sahaja, mungkin banyak silap, salah dan kekurangan. Wallahu a'lam. Kita memohon ampun dan memohon Allah mengampunkan sekiranya banyak ketersilapan yang diucapkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.